Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita ada sikit majlis ta'lim malam ini menggunakan kitab Al-Ibanah. Al-Ibanah fi usul ad-diyanah. Kita sampai pada muka surat yang ke 197. Kita ikhwan kita di bawah tajuk kita, tajuk besar di bawah muka surat 164, iaitu perbahasan iradah dan bantahan terhadap Mu'tazilah. Itu tajuk yang kita duk baca, kita duk hurai. Imam Abu Hasan hurai sampai muka surat 179, iaitu kita masuk tajuk perbahasan takdir, amalan hamba. Ini berkaitan dengan Mu'tazilah, berkaitan dengan Qadariyah, lebih khusus Qadariyah. Kita daripada muka surat 179 sampai 197. Ini berkaitan dengan Qadariyah ini. Mereka memisahkan di antara perbuatan Allah Ta'ala dengan perbuatan makhluk. Sebab kepada Allah ni kita tak boleh sandar apa-apa kecacatan. Benda buruk langsung tak boleh sandar pada Allah. Jadi kalau hamba tu buat jahat, itu usaha hamba, tak ada kena mengena dengan Tuhan. Tak ada kena mengena dengan Tuhan. Jadi Imam Abu Hasan sedang memberi penjelasan demi penjelasan kepada kita ikhwan. Sampailah pada malam ini penjelasan demi penjelasan, ataupun bahasa lain kita kata Imam Abu Hasan ni dia layan. Maksud layan macam mana ikhwan? Dia layan Mu'tazilah ni, Qadariyah dia layan dari segi alasan demi alasan nak bagi tu, dia layan dia satu persatu. Kalau kita kata baling bangku lama dah. Awak minta tu hang tak faham bodoh sangat. Tapi mungkin dia mengambil kaedah, kalau dahulu dalam Mu'tazilah dia memperincikan kesesatan itu. Dia perinci sampai habis-habis, sampai orang baca jadi sesat. Maka bila dia datang kepada Ahlus Sunnah, dia nak memperincikan balik supaya orang faham setiap perbahasan itu. Termasuklah tajuk pada malam ini. Imam Abu Hasan cuba nak bercakap dengan Mu'tazilah bahawa semua ini dengan izin Allah. Termasuk naik dua kupang ni pun izin Allah. Dia tak boleh lari daripada izin Allah. Allah izin. Tetapi tinggal lagi, dalam keizinan itu ada dua perkara. Ada larangan, ada perintah. Dia masuk bab mana? Dia masuk bab yang mana? Dan ada beberapa perkara yang Allah tak bagi kita buat. Allah tak bagi kita zalim. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis Qudusi. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-Ku, aku haramkan kezaliman pada diri aku dan aku haramkan kezaliman pada kamu. Nah, itu walaupun Allah izin, tetapi ada benda yang Allah minta kita jauhi.
Izin tidak bermakna redha. Allah izin, dia sebagai Rabb, dia sebagai pencipta, dia izin. Dia izin orang syirik, semua dia izin. Mana boleh orang lain izin? Dia yang izin. Kalau orang lain izin, dia tak izin, tiba-tiba benda tu jadi, maknanya ada kuasa lain. Kita kata la syarika lahu wahdahu la syarika lahu. Kita kata Allah itu esa dan tidak ada syirik bagi Allah Ta'ala. Imam Abu Hasan menarik perhatian tentang pada perkataan kalimah insya-Allah. Kita bercakap, kita kata insya-Allah, kita kata insya-Allah. Kata kepada mereka, cuba jelaskan tentang seorang yang sedang meminta haknya kepada seseorang. Orang tersebut menjawab, demi Allah besok aku akan berikan kepada kamu insya-Allah. Bukankah Allah dapat berhak untuk memberikan hak orang tersebut? Orang ataupun kita sendiri minta hak kita pada orang, orang tu kata insya-Allah. Insya-Allah tu maksud dia apa? Dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Tentulah bila orang tu kata insya-Allah, takkanlah kita maksudkan dengan kehendak Allah aku menyeleweng. Allah tidak mengizinkan penyelewengan. Allah tidak membenarkan dalam syariat ada menyeleweng. Bahkan Allah meminta kita ini an tu'addul amanati ila ahliha, supaya kita menunaikan amanah kepada hak dia. Wa idza hakamtum bainan nas, bila kamu berhukum di kalangan manusia, berhukumlah dengan keadilan. Tiba-tiba orang datang kepada kita, dia kata, kita kata besok mai, kita kata insya-Allah. Sedangkan kita dalam kepala otak ni duk cadang nak kecoh dia. Adakah perkataan insya-Allah itu bermakna kita bagi tahu insya-Allah besok Allah izin aku tipu hang? Kalau kita beriktikad lagu tu, kita ada masalah. Memanglah kita tak akan dapat tipu dia kalau Allah tak izin. Tetapi akidah kitanya ialah bahawa Allah tidak membenarkan penipuan. Allah tak benarkan. Tapi kalaulah besok berlaku juga penipuan, kita rancang dan itu berlaku, bermakna Allah mengizinkan rancangan kita berlaku. Tetapi kita kata insya Allah, adakah kita bermaksud akan aku khianat dengan insya Allah itu? Tidak. Sebab Allah tak pernah menyuruh kita menggunakan kalimah insya Allah itu untuk pelanggaran. Bagaimana pendapat Mu'tazilah tentang satu orang yang berkata insya Allah? Kata kepada mereka, bagaimana pendapat kamu jika keesokannya dia datang namun orang tersebut tidak memberi haknya? Bukankah orang tersebut telah melanggar sumpah? Dia dah langgar dah. Dia kata insya Allah, tiba-tiba dia tipu. Tiba-tiba dia tipu. Saya tak tahulah minyak naik 2 kupang ni tipu ke tak tipu. Dalam manifesto yang diberikan kepada rakyat, adakah orang yang membangkang parti kerajaan ni, dia berharap dalam tempoh 5 tahun ni minyak akan naik. Ni kali kedua lah dalam tempoh 5 tahun ni naik pula. Makcik tu pakai tudung merah tu menangis pula. Adakah ini satu pelanggaran? Wallahu ta'ala alam. Hanya pihak yang menaikkan minyak dia boleh jawab mah. Tetapi Allah izin. Satu pihak kata ini ketentuan Allah. Betul, di satu pihak ini ketentuan Allah. Tapi ketentuan yang mana? Ketentuan yang mana? Ada ramai pengkhianatan berlaku. Ketentuan yang mana? Ada ramai orang melanggar hukum Allah. Ketentuan yang mana? Jadi kerana itu lidah kita ni kena benar dengan takdir Allah Ta'ala. Satu orang telah melanggar. Nescaya Qadariyah akan jawab ya. Kata kepada mereka, walau Allah berkehendak memberikan haknya namun dia tidak memberikannya, maka orang tersebut telah melanggar sumpah. Sebagaimana jika orang tersebut berkata, demi Allah akan kuberikan hak kamu esok ketika terbit, ketika pajak menyingsing. Kemudian pajak menyingsing namun tidak ia berikan hak tersebut, bererti orang itu telah melanggar sumpah. Ini orang kita kata sebesar-besar pengkhianat. Jadi apakah kaitan Imam Abu Hasan sebut kalimah insya-Allah ni? Dia nak bagi tahu kalimah insya-Allah ni bermakna dengan kehendak Allah. Tapi adakah kita menyebut insya-Allah itu memang kita rancang dah? Insya-Allah besok aku tipu hang pun memang aku tipu dengan insya-Allah, dengan kehendak Allah. Betul lah dengan kehendak Allah. Tetapi yang mana ni? Kita telah melanggar pelanggaran.
Boleh tak satu orang kata, hang tak boleh kata aku salah, aku tipu hang, sebab benda ni semua ketentuan Allah. Betul lah di satu pihak Allah itu Khalik. Tetapi nak tanya, bila kita tipu orang, langgar tidak langgar? Bila kita tunai, bila kita diberi amanah, kita bocorkan amanah tu, itu dinamakan melanggar tidak melanggar? Kalau kita kata melanggar, kita pakai hukum apa kita kata melanggar? Satu orang tak semayang, satu orang dedah aurat. Bukankah dia mendedahkan aurat itu juga dengan ilmu Allah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah? Kalau takkanlah dia boleh berjalan dedah aurat. Tetapi nak tanya satu soalan, dia yang dedah aurat itu boleh tak kita kata dia melanggar peraturan-peraturan Allah? Kalau di satu pihak kita kata dengan Allah yang tentukan pada dia, di satu pihak kita kata dah Allah tentu pada dia, dah Allah tentu pada dia, maka di satu pihak kita tak boleh kata dia salah. Kalau kita kata dia salah, tentulah dia dalam keadaan dizalimi. Kita kata kerana itu kita katakan memang itu berlaku dengan ketentuan Allah. Tetapi yang mana yang Allah redha ataupun yang Allah murka? Redha itu sifat Allah, murka juga sifat Allah. Allah meletakkan syariat. Pasal itu kita bacakan dalam hadis Muslim baru ni, berkenaan dengan benda yang paling besar umat Nabi Muhammad buat sejak manusia turun ke muka dunia ni. Benda yang paling besar Iblis tengok dia tak senang duduk, ialah melihat keamanan, ketenteraman umat manusia menyembah Allah. Melihat umat manusia sembah Allah, duduk atas peraturan Allah secara aman damai, dia tak senang duduk. Dia cukup tak senang duduk. Dalam banyak-banyak orang yang duduk sembah Allah ni, orang yang menjalankan hukum Allah, dia paling benci tengok orang berada dalam kawasan Mekah dan Madinah. Itu hadis Imam Muslim kita baca baru ni. Benci dia tu sebenci-bencinya, putus asa dia dalam kawasan Mekah dan Madinah untuk mengembalikan tokoh-tokoh berhala ke kedua tempat ini. Dia dah jadi putus asa. Maka Nabi sebut apa dia? Dia permasukkan kepada manusia ini sifat hasad, iri hati, dengki mendengki, tak puas hati. Dia masuk sifat apa dia? Sifat hasad, kita kata dengki mendengki, tak puas hati. Dia masuk sifat apa? Nabi sebut dalam sifat tabarut. Apa dia? Benci membenci, ditikam masuk. Supaya manusia yang tidak sembah berhala akan hidup dalam keadaan tak aman untuk menyembah Allah Ta'ala. Kata Imam Ibn Qayyim, nanti kita boleh rujuk dalam maktabah kita, ada buku Ibn Qayyim kata apa dia? Ketika dia tengok orang buat ibadat, dia gagal halang supaya kawan tu tinggal ibadat. Kawan tu buat ibadat bermakna dia fail lah, dia dah gagal. Pasal apa dia gagal? Kawan tu dah terkeluar daripada kawasan lalai buat ibadat. Apa dia akan buat? Dia akan usahakan supaya ibadat kawan tu tidak diterima Allah. Dia berjaya, dia tak berjaya, ajak kita buat syirik. Kita tak maulah syirik-syirik. Kita bukan kata sembelih kambing, kita sembelih kambing kerana benda lain, syirik. Tak gaduh sembelih kambing. Kita picit satu lalat bagi mati bukan kerana Allah pun kita syirik dah. Kita tampak lalat, aku tampak lalat pasal aku nak jadi badang, mati lalat tu. Kita bunuh dia bukan kerana Allah. Bukan kata kita tawaf Kaabah, kita tawaf rumah sebagai ganti Kaabah, kita tawaf kotak gerapi pun kita boleh syirik. Jadi setelah dia gagal bagi orang syirik pada Allah, ini orang tauhid. Apa dia boleh buat? Dia buat supaya orang tauhid ni ibadat dia tidak diterima Allah. Ini kata Ibn Qayyim ketika dia tafsir ayat alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia duduk dalam sudur, dalam dada manusia, dan dia bisik sesuatu. Di antara benda dia bisik, buat syirik, gagal. Benda yang kedua, buat ibadat tapi tak ada pahala. Apa dia? Bid'ah. Dia bisik. Dia itu selamat bid'ah. Dia bisik ketiga. Apa dia? Al-kabair. Dosa-dosa besar.
Dalam senarai dosa besar, dosa yang paling besar apa dia? Kibir, sombong dan hina orang. Tolak kebenaran, hina orang. Hang siapa, hang mai mana, hang bangsa apa, itu kalimah-kalimah kibir. Dia bagi kita jadi mustakbir, mustakbirin. Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, enggan menerima nasihat, wastakbar, pandang diri besar. Lepas tu apa dia? Ghamtun nas, hina orang yang bagi suatu nasihat kepada kita. Nabi kata ad-dinun nasihah, agama tu saling nasihat menasihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Maka dia hina ghamtun nas, hang siapa, apa kelayakan hang, hang pun tak betul. Supaya manusia buat ibadat tak diterima, lepas buat dosa dalam senarai dosa besar, pilih dosa besar yang paling Allah benci, yang cepat manusia diheret kepada kufur, sombong. Maka kesalahan yang paling besar adalah kesalahan dalam akidah. Mana mungkin satu orang tu kata insya-Allah. Kadang-kadang kita tengok benda tu macam jadi perkataan biasa, tapi kalau kita masuk, kita halusi, masya-Allah, dia ada benda yang akan dihisap di hadapan Allah. Hang guna nama aku. Macam Nabi sebut siapa dia? Tentang Nabi kata yaminul ghamus, tentang orang yang bersumpah tapi dia akan lemah di hari akhirat. Man halafa, yakni orang yang bersumpah, dia angkat satu barang, dia kata demi Allah barang ni elok, dia guna demi Allah barang ni elok. Nabi kata esok di hari akhirat Allah akan rejam dia dalam neraka sambil lemah. Wallahi, kalau kita orang Melayu kata wallahi, mungkin jiwa kita berdebak-debak, kita tak biasa kata. Tapi dekat Arab-Arab ni, wallahi adalah mainan orang menega. Demi Allah. Orang Melayu nak kata demi Allah ni, dia rak-wak ni, saya ingat payah lah kot, kecuali Melayu yang memang buang agama terus. Dia kata demi Allah ni demi Allah ni betul-betul ni kayu bahtera Nabi Allah Nuh kami dapat sepapan. Kalau dia boleh kata sampai lagu tu bermakna dalam diri dia memang tak ada agama sikit. Dia tak akan kata wallahi. Dia tak akan kata wallahi. Dia duduk rawang tu, dia menjaga ubat. Dia kata ni diambil daripada buku Ibnu Sina. Dia tak kata wallahi. Kalau kita bijak sana sikit, berani bijak sana, kita kata bos nak tanya sikit, Ibnu Sina tulis buku dalam bahasa apa? Yang hang boleh terlepas dapat buku dia tu. Ni Tok Mufti di Pasir Dua Butir pun tak dapat buku ni. Macam mana buku Ibnu Sina pergi kat hang? Dalam Ibnu Sina ni, kita tanya sepatah kat dia, ni tuan nak tanya, Ibnu Sina ni siapa dia? Kalau hang kata ni Ibnu Sina, buku Ibnu Sina, saya nak tanya sepatah, apakah dengan nama tuan sebut nama Ibnu Sina, itu menjadi syarat saya kena beli? Ibnu Sina ni siapa dia? Ibnu Sina ni orang agung, Ibnu Sina ni orang hebat. Ibnu Sina hebat kat mata hang, dekat kami tak pakai Ibnu Sina. Pasal Ibnu Sina memiliki akidahnya rosak. Kami tidak berakidah dengan akidah Ibnu Sina. Ibnu Sina menolak sifat Allah. Kami tak pakai Ibnu Sina. Apa penting Ibnu Sina ke kami? Al-Farabi, apa penting pada kami ini semua ni? Ini semua ahli falsafah yang menolak sifat-sifat Allah yang diisbatkan oleh Ahlus Sunnah. Apa kena mengena Ibnu Sina dengan kita? Di sisi kita, Ibnu Sina penjenayah dalam akidah. Kita berbangga apa dia? Ibnu Sina ni apa? Doktor lah. Apa sih? No, in English. Oh, payah sebut. Mathematician. Oh, dia Ibnu Sina matematik. Yang berubat lah. Ibnu Sina berubat. Math tu Farabi. Dia perubatan. Dia medik. Orang perut join kot mana semua Ibnu Sina lah. Tapi demi Allah, wallahi, hadut rawang tu dia tak sebut lah wallahi. Tetapi ada benda, bila orang sebut berkaitan dengan Allah, tiba-tiba dia tipu, Allah akan bertindak keras di hari akhirat. Allah akan bertindak keras.
Pasal itu alhamdulillah lah orang Melayu ni jarang bersumpah ni cukup bagus ya. Jangan bersumpah tak baik. Dok tak baik apa dia tuduh saya? Yalah dia tuduh pun jangan bersumpah tak baik. Pasal ada penghisapan dia di sisi Allah tu, ada penghisapan sangat keras. Di sisi kita mungkin benda tu lainan, benda tu kecil. Tapi wa huwa azim indallah, di sisi Allah, nama Allah ni kita jual satu benda yang besar. Cuba kita bayang, pasal apa Nabi kata orang buat adi palsu, ada satu tempat duduk maq'ad dalam nar ni. Ada maq'adahu fin nar, ada tempat duduk dalam neraka. Allah apa saja lawak-lawak kan? Tidak, mana boleh melawak, benda tu besar. Ini agama, ini perutusan. Ini masalah ar-risalah, ini masalah kesucian. Ini masalah tasyri', ini masalah hak. Ini masalah kemuliaan dan kesucian di sisi Allah. Allah nak rejam masuk dalam neraka. Itu bohong pada Nabi. Kalau berbohong pada Allah, Allah tanya wa man azlamu. Siapa lebih zalim, siapa lebih teruk daripada orang ni? Maka satu orang tu kata insya-Allah. Ya, dia kata insya-Allah. Apa maksud dia kata insya-Allah tu? Tentulah dia berkeyakinan benda itu dengan izin Allah. Tapi izinnya mana? Tentulah bila Allah lebih izin benda bersifat syarak. Insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah saya akan tunaikan hak awak esok. Tapi kalau mulut kata insya-Allah, kepala ingat kata esok aku nanti kecoh hang. Allah izinlah hajat manusia, tetapi itu di dalam kemurkaan Allah. Kata Imam Abu Hasan ditanya kepada mereka, bukankah Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang waktu, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Dan firman Allah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Kalau kita bawa ayat ni, terpaksalah Qadariyah menjawab, ya betul. Dikata pada mereka, cuba jelaskan tentang seseorang yang terbunuh secara zalim. Apakah kalian menganggap bahawa dia terbunuh sesuai dengan ajal? Bunuh diri ni benda tak elok. Qadariyah kata apa dia? Benda tak elok, jangan sandak pada Tuhan. Itu perbuatan makhluk, tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Baik, ajal Allah tentukan. Bagaimana satu orang, dia mati, dia bunuh diri. Ini bukan berkaitan dengan hidup, dengan mati. Soalan dia, adakah dia mati telah sampai tarikh dia, ataupun dia mati awal? Jika mereka menjawab ya, berarti mereka menerima pendapat kita. Kalau mereka kata memang dia mati telah ditentukan Allah, mereka sama lah dengan kita, dan telah berkata benar serta telah meninggalkan mazhab Qadariyah. Kalau mereka jawab ya, imam mati sendiri, imam mati dibunuh, imam mati bunuh diri, ini telah ditentukan oleh Allah. Allah tentu. Tapi sebab-sebab kepada situ akan dilihat Allah redha ataupun Allah tidak redha. Di antara azab dalam neraka, dalam hadis sebut orang yang bunuh diri akan kena, Allah akan bagi kepada dia pisau, tikam perut dia tak berhenti-berhenti. Ini satu azab. Kalau dia duduk tempat atas, dia terjun, Allah akan suruh dia naik terjun, pecah kepala dia, naik terjun, dan dia akan menanggung azab yang tak putih-putih. Itu azab. Kenapa Allah buat azab dalam neraka? Sebab Allah tak redha cara dia mati. Allah tidak redha. Tapi Allah bagi izin. Tapi Allah tak redha keluar daripada syariat. Jika mereka menjawab tidak, kata mereka tidak. Ada kereta parking tak kenal ke? Daripada orang tu. Oh, dia berarak. Ya. Dia punya kereta beriah dia tu kan. Tapi dia tak pakai jalan ni. Dia pakai jalan besar kan. Baik, kalau dia kata tidak, dia kata dia mati ni perbuatan dia, bukan Allah tentukan. Ditanya kepada mereka, kalau begitu bila ajal orang yang terbunuh tersebut? Ini Imam Abu Hasan nak cuci kepala otak dia.
Kalau dia bunuh diri itu bermakna bukan ajal dia punya buat perbuatan dia, tak boleh kata perbuatan Allah. Kata Imam Abu Hasan, kita tanya dekat dia, kalau dia mati awal, maka tarikh sebenar dia patut mati bila? Jika mereka menjawab pada waktu yang telah diketahui oleh Allah bahawa jika dia tidak terbunuh, tentu dia akan menikahi seorang wanita, dan Allah mengetahui bahawa wanita itu adanya isterinya walaupun dia belum sempat menikahi wanita itu. Allah mengetahui jika dia tidak dibunuh dan tetap hidup, nescaya dia akan kafir dan menjadi penduduk neraka. Jadi jika hal ini tak boleh, hal ini tidak boleh, maka waktu yang belum sempat dia ditemui itu juga tidak boleh dikatakan sebagai ajalnya. Kata Imam Abu Hasan, kalau orang kata dia mati itu tak kena mengena dengan Tuhan, Tuhan dah tentu ajal kita. Dia bunuh diri, dia mati awal sepatutnya dia mati bila? Sepatutnya dia mati bila? Dia mati lagi 2 tahun. Lagi 2 tahun tu punya perjalanan waktu tu apa yang dah Tuhan urus dengan dia? Dia patut kahwin, dia patut ada anak, dia patut masuk iman ke, dia patut masuk kufur ke? Jadi kerana dia dah mati awal, yang rezeki Tuhan bubuh kat dia, yang nikah Tuhan bubuh kat dia tu, lah tu macam mana benda tu? Takdir tu jadi kosong ke? Ataupun ada pengisian dia macam mana? Pasal tu orang ada apa? Nanti kita baca dalam buku yang pernah kita tunjuk dulu kan, apa? Tasawuf daripada Buddha tu. Ada ingat kan buku tebal kita tunjuk tasawuf daripada ajaran Buddha. Di situ ada apa reincarnation kan, bila mati, pasal kerana dia ni mati awal, maka dia punya rezeki lagi 2 tahun tu ada, dia boleh reincarnation, dia boleh mati, dia boleh masuk dalam badan rimau ke badan orang tu kan, ni nak selesaikan tempoh dia punya rezeki. Kata Imam Abu Hasan al-Asy'ari, perkataan ini berkaitan dengan firman Allah, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang waktunya, maka mereka tidak dapat mengundurnya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Dikatakan kepada mereka, jika menurut kalian si pembunuh sanggup untuk tidak membunuh orang yang terbunuh, nescaya dia akan hidup. Si pembunuh sanggup mematikan orang tersebut sebelum ajalnya, dan dia juga sanggup untuk mengundurkannya. Menurut kalian, seorang manusia sanggup untuk memaju dan mengundurkan ajal seseorang, serta sanggup untuk membiarkan mereka hidup hingga sampai ajalnya, atau mengeluarkan ruh mereka? Ini merupakan perkataan yang keluar daripada agama Islam. Ini Imam Abu Hasan al-Asy'ari, ikhwan, pada tajuk kita habaq tajuk besar di atas, dia duk olah lagi supaya manusia ni nampak semua daripada Allah, semua daripada Allah. Cuma kita kena tengok kita punya perjalanan itu sesuai ke tidak dengan perjalanan yang ditunjuk ni. Dikata kepada mereka, cuba kalian jelaskan tentang seseorang yang mencuri makanan dan memakannya dengan cara haram. Apakah Allah telah memberinya rezeki yang haram? Allah bagi rezeki haram. Memang Allah izinlah dia mencuri. Allah izin dia mencuri. Izin satu bab. Lah nak tanya, pi curi itu ada larangan tak? Ada larangan kan? Makan benda haram ada larangan. Tapi soalannya, dia dah dapat adakah Allah yang telah mentakdirkan dia dapat rezeki daripada sumber haram? Jika mereka jawab ya, bererti mereka telah meninggalkan qadariyah. Dan jika mereka menjawab tidak, dikatakan kepada mereka, jika orang itu seumur hidup makan makanan yang haram, maka apa yang telah Allah rezekikan kepadanya diserap oleh tubuhnya. Dikata pada mereka, jika orang lain yang mencuri makanan yang telah ia curi tadi lantas memakannya hingga meninggal, menurut kalian orang ini telah mendapat rezeki dari selain Allah. Macam mana? Satu orang tu dicuri, mai kawan lain pergi balas curi kat atas. Double kan? Double curi. Habis kawan yang curi nombor 2 ni pergi curi kawan harta si pencuri ni. Siapa yang bagi rezeki pada kawan tu? Allah juga. Berapa double layer Tuhan pergi susun benda haram. Kerana itu kita katakan Allah yang mengizinkan benda itu. Tetap izin Allah. Tetapi pelanggaran telah berlaku. Pelanggaran
telah berlaku. Karena itu kita lawan dengan qadariyah ni apa dia? Kita lawan, dia menyatakan, dia memisahkan perbuatan jahat manusia dengan pemerhatian Allah. Tidak, Allah ni kosong. Allah ni tak boleh ada sebarang benda buruk dekat dia, tak boleh ada. Jangan sandak pada dia benda buruk. Semua benda baik-baik. Kita kata tak. Semua daripada sisi Allah. Cuma ada benda Allah redha, ada benda Allah tidak redha. Manusia kena berjalan di atas peraturan Allah. Mesti berjalan di atas peraturan Allah. Baik ikhwatul iman. Kalau kita katakan tak, Allah tak benarkan kita ambil benda haram, tiba-tiba kawan ni dapat juga benda haram. Siapa yang izin dia dapat benda haram? Tuhan yang nombor 2? Tuhan nombor 3? Tidak, tetap di bawah pemerhatian Allah. Dari pertanyaan mereka ini, maka makhluk mempunyai dua pemberi rezeki. Rezeki yang halal dan pemberi rezeki yang haram. Manusia bisa tumbuh dagingnya dan kuat tulangnya, sementara Allah bukanlah pemberi rezeki terhadap makanan yang diserap oleh tubuhnya. Tak ada akidah sihat boleh menerima. Tak ada akidah sihat boleh menerima. Yalah, minyak naik-naik 2 kupang kan. Otak yang sihat lah. Kita pakai otak yang sihat lah. Kita ada otak ulama, kita ada otak, ada macam-macam otak. Kita juga makan otak-otak, menambahkan otak kita. Tapi ikhwatul iman, ialah kita pun taklah kata banyak sangat kan. Tapi kalaulah ada orang boleh nasihat sikit pemimpin, baguslah juga. Nasihat sikit. Kuala Lumpur tadi punya berita metro kan, 100 kereta tenggelam banjir kilat. Okay? 100 kereta tenggelam banjir kilat. Di mana? Dekat dengan bangunan menara Petronas tu. Apa jalan Eng Peng ke? Keping. 100 biji kereta banjir kilat, terendam air habis. So, tengah parking habis 100 jahanam, banjir kilat. Lepas tu di bagan kita ni pula, dalam metro, bagan kita ni dia bunuh markah dia. Lepas dia bunuh markah dia takut orang jumpa mayat, dia pergi bakang. Dia katam, dia bakang. Di juru habis tulis bagan kan. Report sana kan. Wallahu ta'ala alam. Apa yang boleh kita katakan? Yang boleh kita katakan, satu, ikhwatul iman, bahawa Allah bagi bala kat kita. Satu lah, Tuhan bagi bala. Bala bahasa Arab. Bahasa Melayu maksud dia apa? Terjemah benda yang Tuhan bagi membawa kita kembali pada Allah. Sepatutnya lah. Bila Allah bagi satu kan, zahar dalam apa? Surah apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahr kan. Allah bagi rosak darat dan laut. Bagi rosak darat dan laut. Cuba tengok tafsir Melayu kita ni, tafsir apa? Hamka. Ataupun kita ada Ibnu Katsir, kita boleh tengok. Nanti dia kupas kerosakan di darat, bima kasabat aidin nas, di atas tangan-tangan manusia. Sedangkan dalam riwayat Nabi kata, siapakah Islam yang paling baik? Salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tangan dia tak bagi rosak orang Islam yang lain, mulut dia tak bagi rosak. Nabi kata, kalau hampa boleh hidup macam ni, hampa hidup dengan Islam yang paling baik. Tiba-tiba hak Nabi kata kena jaga tu telah menjadi punca rosak kepada darat, rosak kepada laut. Maka Allah bagi pada kita bala, kehancuran. Lepas tu Allah kata, liyuziqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu hasil dia. Hasil dia pada bila Allah timpakan kesukaran dalam hidup kita, Allah nak kita kembali pada Allah. Ibnu Qayyim kata, bukankah nikmat satu musibah itu manusia menyebut berpuluh-puluh nama Tuhan, kalau ditimbang di Al-Mizan, dia akan berkata pada hari akhirat, ya Allah, kau musibahkanlah aku lagi, ya Allah. Berat penimbangan dia di hari akhirat. Tapi celakanya ialah apabila ayat tadi, liyuziqahum ba'dalladhi amilu, tak ada.
Kenapa tak ada? Salah satunya tak ada orang bagi nasihat kepada kita. Kena kembali pada Allah, kena kembali pada Allah. Kan kita berada dalam keadaan satu masa tak boleh bagi nasihat. Bila satu orang tu tak boleh bagi nasihat, dia akan jadi apa? Kata Hamka, dia akan jadi singa, dia akan jadi apa? Animals. King of the jungle. Betul Pak Cik? Lion ke tiger? Lion. Dia raja hutan. Siapa bagi nasihat kat dia? Mana ada orang bagi nasihat nak mampu? Jadi betul, Allah bagi musibah ini supaya la'allahum yarji'un. Orang yang ditimpa musibah, kita bila tengok orang ditimpa musibah, kita jangan kutuk dia, sebab dia ada hati, dia ada perasaan, dia ada keluarga. Macam musibah kematian, kita tak boleh kutuk orang mati, nanti keluarga dia tersinggung, kita kena simpati. Nanti kita takziah orang yang kena musibah, Nabi kata apa dia? Allah akan pakaikan kita pada hari kita telanjang dengan pakaian yang paling indah di hari kiamat. Allah tutup aib kita di hari akhirat. Kita bagi takziah pada orang, kita doakan dia, kita hiburkan dia. Tetapi ada juga orang kena bagi peringatan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, tentang musibah yang turun. Apa yang Allah nak? Allah bagi banjir, Allah bagi pembunuhan yang bukan-bukan. Allah bagi rakyat dengan rakyat bertindak zalim, polis bertindak zalim pada rakyat. Dalam YouTube tengok rumahnya kena runtuh, macam mana polis gari tangan orang. Depa tu bukan buat demonstrasi, depa pertahan pintu rumah depa. Kan Allah cabut perasaan kasih sayang. Allah cabut perasaan kasih sayang sama-sama kita. Apa jadi? Jadi persengketaan. Allah cabut perasaan malu. Kan dalam hadis Muslim, Nabi kata kalau Allah nak bagi sesuatu kebaikan pada satu orang, apa benda mula Allah bagi? Allah bagi malu. Al-haya'u minal iman. Tiba-tiba malu tu Allah cabut daripada perempuan, Allah cabut daripada laki-laki. Apa jadi? Dua anak terona dengan anak dara ni tak malu naik bas dua orang. Siapa yang malu? Kita yang malu. Dia duduk, dia peluk, dia duduk roman dalam bas. Kita kata celaka betul dia ni. Dan kita pakai kepiah. Dia tak peduli. Bila Allah cabut perasaan malu daripada lelaki dan perempuan, ini apa dia? Ini bala. Ini musibah. Maka mesti ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah, menasihati kaum dia, supaya kaum dia ini la'allahum yarji'un, kembali pada Allah. Bukan mengutuk, bukan menghina. Hampa ni dajil, hampa ni tak guna, dak. Hadis Muslim kata apa pada kita? Idza qala rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum. Kalau kamu tunjuk dengan jari, ini rosak, ini jahanam, ni punah, Nabi kata yang tunjuk tu lebih rosak daripada yang dah rosak. Apa kata Imam Nawawi dalam komen hadis ni dalam syarah Muslim? Kita kutuk dengan menghina, kita kutuk dengan kita. Orang putih kata apa? Orang putih kata do nothing. Betul je. Tak buat apa. Do nothing. Do nothing. Apa je? Tak buat apa. Kita buat bahan ceramah aja. Celaka orang budak-budak muda hari ni dalam bahas pun dia roman, dia tak malu kat kita. Kita dah kahwin pun malu. Bukan kutuk begitu. Kena ada seseorang memberi nasihat. Bila balak turun, bila 2 kupang naik, 20% jenayah akan naik. 20% peningkatan kehidupan akan naik. Memanglah bukan minyak naik subsidi korang. Betul. Ustaz pula kata, terimalah takdir Allah. Betul. Maka jadilah macam menantu apa? Kita tengok semalam, menantu Abdul Wahab kan, bapa buat doa selamat, dah duk fikir barang apa nak naik pula lepas ni. Jadilah begitu. Mesti ada ikhwan. Kata Syekh Utsaimin, apabila Allah beri kepada kita undang-undang yang tidak mengasihi kita, maka rakyat juga kena muhasabah perjalanan hidup dia ini bagaimana di sisi Allah. Allah akan bagi pemimpin yang keras hanya kepada rakyat yang keras hati kepada Allah. Seperti kata Ali, kami hidup sama Nabi dahulu aman. Orang tanya pada Ali, macam mana dulu boleh aman? Ali kata, kerana rakyat di bawah Umar macam aku, rakyat di bawah aku macam hang. Ali kata kepada Khawarij, rakyat aman dan Abu Bakar pasal aku rakyat. Abu Bakar memerintah, aku orang yang baik, Abu Bakar pemimpin yang baik.
Kan saya cerita banyak kali tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ini saya ambil daripada Ibnu Katsir dan kita ambil daripada Bidayah wan Nihayah. Apa Abu Bakar buat bila satu budak muda datang minta bantuan? Abu Bakar kata, hang kena takzir, hang salah. Dengan keras Abu Bakar halau dia keluar. Budak tu menangis. Tiba-tiba Abu Bakar panggil dia, ta'al ya fatah, ta'al ya fatah. Mai sini budak-budak. Insya-Allah, kata Abu Bakar, aku tolong. Dia kata, tadi hamba aku, kata Abu Bakar. Abu Bakar pemimpin, dia rakyat. Apa Abu Bakar kata? Masa hang lari, hang keluar tu terlintas dalam kepala aku. Kalaulah benda ni jadi kat aku di hari akhirat nanti, aku datang pada Allah, minta Allah selesaikan dosa aku. Tiba-tiba Allah halau aku macam mana aku halau hang. Tak mana aku nak mengadu. Aku bantu hang wahai budak muda, kerana kih hang ni bukan kih kisah dan hudud, kih ta'zir. Aku bantu hang. Semoga Allah bantu Abu Bakar di hari akhirat. Jiwa. Kan? Bukan kata Allah 2 kupang aja. Ish nak banyak-banyak sabak lah. Bukan masalah 2 kupang. Masalah 2 kupang untuk orang Kupang. 2 kupang untuk nelayan. 2 kupang untuk lori yang 24 jam 4 tayar atas jalan. Apa maksud 2 kupang? Bukan maksud 2 kupang. 2 kupang kena kali dengan 24 jam. Bukan 2 kupang macam, bukan 2 kupang 2 kupang. 2 kupang kena kali dengan peniaga. 2 kupang kena pergi tanya mamak roti canai. Silap roti canai naik semalam dah. Main dengan mamak ni, hanya rambut besar. Mamak ni jangan buat besar. Di sana orang baru duk fikir penat harga, dia tak fikir dia penat dah. Dia kata kok mana pun nak penat siap-siap lah, senang dia kata. Pasal itu ikhwatul iman. Pasal itu diperlukan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kena ada satu orang para ulama. Di kalangan ulama, pasal itu kita belajar sejarah Islam, di kalangan ulama ada sultanul ulama. Ada sultanul ulama, pemimpin di kalangan ulama. Izzuddin Al-Aiz bin Abdul Salam, dia terkenal dengan nama Sultanul Ulama. Dia pemimpin di kalangan para ulama. Dia boleh membetulkan ulama-ulama lain. Dia bagi tegur, dia bagi nasihat. Ada ulama kena nasihat, seperti kita baca dalam riwayat Imam Malik. Siapa ada Muwatta boleh rujuk dalam bab sabak riwayat Muwatta, cerita seorang tabi'in bercerita tentang satu tabi'in lain, kematian isteri. Dia mati isteri dia. Apa jadi pada dia bila mati isteri dia? Dia sedih. Dia sedih. Dia ulama besar, dia sedih. Maka kawan dia sama tabi'in juga ziarah dia kan. Ziarah dia. Bila ziarah dia duduk melengum. Kawan yang kita kata ulama alim ni juga datang kepada dia. Kawan ni bercerita tentang dahulu ada satu ulama. Tengok ulama ni dalam sedih, kena datang ulama lain, kena bagi nasihat. Nabi sendiri bila susah, Nabi cari siapa? Nabi cari Ubadah. Nabi cari Sa'ad bin Ubadah. Ubadah, satu orang tua. Bila dalam hadis Muslim, bila Ubay bin Ka'ab kata dekat Nabi, ini orang merempak daripada Mekah datang ke Madinah. Pasal Nabi lalu dengan kaldai Nabi, mereka duduk sembang, debu tu terkena mereka. Musyrikin tak kata apa, Yahudi tak kata apa. Abdullah bin Ubay bangun. Dia kata ini orang daripada Mekah datang sini, tak sedar diri, merempat. Akhirnya dia bagi debu kat kita orang Madinah. Usamah masa tu geram. Usamah bawa kuda, bawa unta, geram, bawa kaldai, geram. Nabi kata teruskan, kita pergi ziarah Ubadah. Supaya Ubadah cerita kat Nabi. Nabi cerita pada Ubadah, tadi dia kata kat aku. Ubadah kata, ya Rasulullah, kau jangan sedih. Dia dahulu sebelum kau datang ke Madinah, hampir orang Madinah letak di atas kepala dia mahkota. Dia akan dijadikan leader. Tapi dengan kau datang, orang Madinah berpindah pada kau, dia iri hati. Artinya Nabi ada satu orang tua bagi nasihat. Maka tabi'in ni bila dia kematian isteri dia, maka kawan dia tabi'in juga ulama datang kepada dia bercerita tentang orang dulu. Dia kata, aku nak cerita kat hang, kita sama-sama ustaz lah. Ni bahasa hari ni. Dulu ada satu orang. Imam Malik mengesahkan hadis ini, mensahihkan hadis dalam Muwatta. Dulu ada satu orang
alim, mujtahid. Dia rajulun alim, salih, mujtahid. Dia orang alim, dia orang salih, dia mujtahid. Tiba-tiba satu hari bini dia mati. Bila kata bini dia mati, dia jadi apa? Orang putih panggil apa? Down. D-O-W-N. Down. Down maksud dia apa? Down lah. Bukan down payment, dia down. Apa pakcik Melayu panggil? Nah. Terkelepek kita katakan. Dia jadi hopeless. Dia jadi tak ada. Macam kecil manis. Hilang semua. Gula naik sampai 26. Tak boleh nak bergerak. Jadi down. Maka dia tak mau mengajak. Dia tak mau jumpa siapa. Dia mengurungkan diri kerana dia ni satu orang suami yang sayang dengan bini dia dan dia sangat menghormati amalan bini dia. Maka dia tak mau jumpa siapa. Sampailah orang mai ke rumah dia, dia tak mau layan siapa pun. Makan berminggu-minggu nak masuk bulan. Tiba-tiba cerita dia ni didengari oleh satu wanita yang duk mai kuliah dia. Ini tabi'in duk cerita dengan tabi'in ni. Cerita dia satu perempuan duk mai kelas dia, satu perempuan mai kelas, rupanya perempuan mai mengaji rajin ni daripada dulu lagi. Di mana perempuan nanti penuh, cuma malam ni je kita penuh sikitlah. Pasal puasa. Berdulu lagi perempuan tu mai jumpa. Perempuan tu mai dia duduk depan pintu, dia tanya dekat apa nama bawab ni apa dia? Orang jaga pintu tu. Bab pintu kan. Bawab orang yang jaga pintu. Dia kata saya nak jumpa tok guru ni, orang alim. Dia berkata tak boleh, dia tak mau jumpa siapa dia tak mau jumpa. Dia tak mau bercakap, dia tak mau makan, dia tak mau keluar rumah, dia tak mau mengajak, dia tak mau apa. Dia sedih bini dia mati. Perempuan ni kata, aku tak akan tinggal pintu rumah dia sampai dia nak jumpa aku. Aku ada satu masalah nak tanya kat dia. Perempuan tu tunggu daripada pagi sampai petang. Mungkin jiran-jiran semua balik, tinggal perempuan tu seorang. Mailah orang dekat dengan tok guru ni, tanya perempuan ni, awak handuk tang sini. Dia kata, saya tak mau balik sampai saya nak jumpa dia. Kerana saya nak minta fatwa. Saya ada masalah. Maka kawan ni baik dengan dia kot, masuk dalam bagi tahu. Kata tuan Syekh, Ustaz, di luar ada. Daripada pagi dia tunggu. Kalau Ustaz tak jumpa dia, fitnah nanti orang kata macam-macam. Tengok bini baru mati, dah mai perempuan baru pula. Biar Ustaz jumpa abang dengan dia. Maka dia pun bersedia nak jumpa. Perempuan ni kata kat dia, tuan, saya ada satu soalan yang ringkas. Soalan saya macam ni. Jiran saya bagi pada saya barang mah. Jiran saya bagi barang mah kat saya. Saya pun pakai barang mah tu. Bila pakai, jiran pun balik. Lepas tu jiran tu tak main tuntut. Saya pakai punya lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Masuk tahun ke-6, jiran tu mai, dia hantar adik-beradik dia mai, minta balik mas yang saya pakai. Adakah saya kena bagi balik tuan? Jadi soalan tu tanya dekat ustaz, so easy to answer. Ya, senang je. Dia kata give back. Betul pakcik? Give back. Bagi balik lah. Perempuan ni kata soalan dia bukan masalah bagi balik. Masalah dia, saya simpan lama. Kenapa dia tak minta awal? Saya simpan lama. Dia kata lama tak lama nak tanya. Barang tu siapa punya? Perempuan tu kata jiran punya. Tapi saya ni pegang lama. Dia kata lama tak lama bagi balik. Bila dia jawab lagu tu, perempuan ni kata terima kasih. Perempuan ni kata, tuan, bukankah anak isteri tuan yang mati itu milik Tuhan? Tuhan bagi dekat tuan begitu lama, tuan kasih dia. Sekarang Tuhan hantar malaikat maut mengambil bini tuan mati, tiba-tiba tuan tidak redha. Tuan tak mau mengajak, tuan tak mau jumpa orang, tuan tak mau makan, tuan tak mau apa. Apa kata Imam Malik dalam riwayat ni? Orang alim ni bila perempuan tu kata lagu tu, dia macam baru apa? Otak dia baru
Dia baru sedap, kata dia tak makan lama, dia tak jumpa orang, dia tak mengaji pasal dia layan perasaan. Hadis ni kita baca dalam Muwatta, kita mesti jumpa dia adalah riwayat Imam Malik dalam Muwatta Imam Malik. Subhanallah, mesti ada satu orang ikhwan kena berani watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Pasal tu Imam Syafi'i kata apa? Kata Imam Syafi'i, nanti kita ada dalam Ibnu Katsir dalam bab suratul Asri. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah tak menurunkan apa-apa surah, hanya wal asri sahaja sudah memada untuk kita beramal jadi saleh dan membentuk jalan hidup. Dan membentuk jalan hidup. Kita kena berwasiat dengan benar, kena berwasiat dengan sabar. Walaupun dia pemimpin, ada benda dia mungkin tak nampak. Sebab dalam ahlu sunnah, kita faham pemimpin bukan macam mana Syiah faham. Syiah faham pemimpin adalah maksum. Ingat tak pelajaran kita minggu sudah? Dalam syarah akidah Ahlussunnah, kita mengaji prinsip-prinsip Ahlussunnah dalam sumber Ahlussunnah dalam belajar akidah tauhid. Apa dia di antara prinsip kita yang kita jumpa? Ahlussunnah percaya hanya Muhammad itu adalah maksum. Tak mungkin dia salah, tak mungkin Rasulullah salah, tak mungkin. Tapi pemimpin tidak maksum. Cara dia fikir mungkin cetek. Cara dia nak cover line, dia nak susun ekonomi mungkin tak kena. Tapi mungkin ulama mempunyai pemikiran yang baik. Satu diskusi, satu mesyuarat, satu teguran, tak perlu kita maki, hang tak guna, tak perlu. Nasihat bukan maki. Supaya orang ni dia ada perasaan. Iyalah kalau gaji saya 60,000, gaji saja. Elang saya banyak mana? Elang saya, gaji saya 25,000. Elang saya bukan 25,000. Elang saya dekat 1 bilion. Elang saya dekat 1 million. Bukanlah bilion, million dengan M. Elang saya. Bukan saya pakai semua. To me, nothing lah. 2 kupang putih panggil apa? 20 sen. 20 ke 20? 20 sen, nothing. No, hadu balas rokok makan Jawa tu, hadu gulung lagu tu. Allah, dajil pula kawan ni buat. Dia kata dajil pula kawan ni buat. Tapi paling penting ketika Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Ingat, Muaz bin Jabal diutus ke mana? Ke Yaman kan. Tapi Muaz bukan orang Yaman. Muaz ini penduduk asal Madinah. Bapa dia, mak dia aslu dan Madinah. Darah ni orang kata aslu Madinah. Orang asal Madinah. Bila Nabi masuk ke Madinah, Muaz kecil. Kalau di Mekah, Ali itu adalah orang paling kecil dengan Nabi, maka di Madinah Muaz bin Jabal lah orang paling kecil mula terima Islam. Ada beberapa benda. Satu, bila Nabi masuk Madinah, Nabi duduk mengajak dalam masjid Madinah, mata Nabi akan terpandang pada Muaz. Dia kecil, dia fokus, dan dia ni apa dia? Dia petah bercakap. Di mana ni? Kalau saya kata ni nak cari, nak jumpa di mana? Siyar Alam An-Nubala. Cari bab Muaz bin Jabal. Ataupun dalam Bidayah wan Nihayah. Ada Muaz bin Jabal. Tengok. Bila Nabi buat kuliah, tengok semua orang kan, mesti syak orang kata. Nabi akan dalam 1 jam Nabi buat kuliah tu, mesti ke 5 minit kan Nabi tengok muka dia aja. Pasal cara dia hangguk tu. Cara dia duduk, satu nota dia buat. Cara dia balas balik. Dia duduk sambut apa Nabi kata tu, menunjukkan dia ni satu budak pintar. Dan dia ni lepas dia dengar kuliah Nabi, apa dia punya amalan dia? Dia balik, dia akan pergi cakap di rumah dia. Dia tak erti duduk diamnya. Dia nanti cakap sebiji macam Nabi cakap. Maka bila Nabi nak hantar dia pergi Yaman, 2 benda Nabi pesan pada Muaz bin Jabal. 2 benda. Yang pertama apa Nabi pesan pada dia? Nabi kata, Muaz, bila kamu sampai ke Yaman, lepas tu Nabi hantar Abu Musa, Nabi hantar Ali bin Abi Talib. Nabi pesan apa pada Muaz? Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu bila kamu jadi hakim di sana, takutlah dengan doa orang yang dizalimi. Kau kena takut Muaz dengan doa orang yang kena dizalimi. Di antara dia dengan Allah tidak ada hijab.
Kalau Allah tak tolong dia dandan, Allah akan bagi satu tempoh masa di mana Allah mesti tolong dia. Jadi hadis ini mesti ada ulama sampaikan kepada umara. Kalau umara tak bersedia dengar secara sulit, mesti disampaikan secara terbuka. Mesti di atas mimbar, berdakwah atas mimbar lebih sopan santun, dia terikat dengan rukun. Atas mimbar dengan satu tongkat kita pegang tu, bukan boleh diutau tangan lagu tu kan. Dia sopan santun, memilih bahasanya indah-indah, seperti mana bahasa elok-elok, mesti bagi. Yang kedua, bila Muaz bin Jabal nak pergi ke Yaman, apa Nabi kata pada Muaz? Satu benda Nabi kata buat Muaz menangis. Nabi kata, Muaz, lepas ni hang tak akan jumpa aku dah. Hang tak akan jumpa aku dah, Muaz. Tak tahu betul. Dia pergi ke Yaman, Nabi wafat di Madinah. Cerita apa dia? Pada malam Nabi, pada pagi Nabi wafat tu, dia duk ada di Yaman. Apa jadi pada dia? Malam tu, besok kita kata Nabi mati hari Senin kan? Hari Ahad malam tu, dia duduk di Yaman tu, dia jadi macam mana apa? Orang kata bakmit, tidur tak kena, bangkit tak kena. Dia jadi gelisah tapi dia tak tahu pasal apa. Dia buka Quran baca, semua ayat yang dia buka kali baca, semua ayat mati. Dia buka-buka, dia nak baca, dia buka-buka, kullu nafsin za'iqatul maut, ayat mata dia turun. Jiwa dia tak sedar, dia tutup. Dia buka pula surah lain, jumpa ayat Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Kalau sekiranya Muhammad itu mati ataupun dia dibunuh, adakah kamu akan tinggal agama Allah? Daripada surah Ali Imran juga kan. Dia tutup, ayat mata dia merambu. Isteri dia boleh dengar jantung dia duk duk. Dia buka, dia jumpa surah Az-Zumar, innaka mayitun wa innahum lamayitun. Kau akan mati, mereka juga akan mati. Dia tak boleh tenang duduk. Sampailah besok tu, tak tenang, orang kata semalam tak tidur bakmit, utusan datang ke Yaman bagi tahu kata Rasulullah dah wafat. Betul Nabi kata kat dia, kau takkan jumpa aku dah wahai Muaz. Jadi nasihat tu nak kena sampaikan. Nanti di hari akhirat Allah akan kata apa? Limanil mulk yaum, mana dia pemimpin, mana dia pembesar, mana dia raja-raja pada hari ini, aku nak jumpa. Anal malik, aku adalah raja, aku nak jumpa dengan semua yang pernah jadi orang besar, aku nak jumpa. Masa tu tak ada apa. Oh subhanallah. Kalau kita ada internet, kalau ada lah, macam saya ada lah, kita orang besar-besar pakai kan. Cuba pergi tab ke YouTube. Yang ni filem saya lah Pak Mik tahun 80-an. Kalau tak silap saya, filem ni tajuk Besok Untuk Siapa? Besok Untuk Siapa ke? Itu slot M. Rajuli baca talqin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dia baca talqin. Pakcik ada ingat tak filem tu? Saya tengok wayang. Masa tu mana ada hukum wayang ni tengok tak boleh. Ustaz pun tengok wayang masa tu, ustazah pun pergi. Dalam filem tu ada 5 minit M. Rajuli baca talqin. Dan dalam internet dia potong 5 minit tu, dia bubuh. Walaupun dia baca talqin cara dia, tapi skrip dia tu, saya masih ingat duduk dalam panggung, duduk pegang kokpon tu. Apa? Oh pakcik apa betul saya pelan-pelan, saya darah gemuruh. Okay. Saya ni macam lambu terlepas kopi tu ke bawah ni. Apa pakcik? Popcorn kan? Popcorn. Saya ingat lagi masa tu pegang popcorn kan? Terkerah lagu tu. Dan masa tu saya ingat lagi, apa tu yang Maidin jadi panggung tu, Maidin KT kan panggung tu, pegang tu kerah dan tak ada macam orang kampung kata malaikat lalu.
Kalau setan lalu, malaikat lalu sengat sunyi. 5 minit dia baca talqin, panggung tu besar ni, dia besar dia punya sinema dia tu kan. Layar perak dia tu punya besar, dengan suara dia masuk, dia baca talqin. Subhanallah, kalau kita boleh upload masuk ke dalam Facebook Pak Mik. Ambil gambar Pak Mik sikit, orang Kuala Lumpur nak tengok Pak Mik. Terima kasih Pak Mik. Ayat hujan ke Pak Mik? Oh, jernih. Ayat hujan habis. Nanti orang KL tanya, oh dia pun bukan ayat hujan lah. Baca ilmi ni dia istimewa. Di sini ada ayat hujan. Ayat hujan yang dibancuh dibaca ilmi. Ayat hujan. Jadi, kalau kita boleh ambil tu, masukkan. Upload tadi, dalam pasal dia 5 minit saja. Walaupun dia talqin cara dia, tapi manfaat dia ada tak mana? Tengok suasana talqin tu. Ketika dia sebut, wahai Ihsan bin apa ke? Yang mati tu kan? Kan mati lelaki bini mati kan dalam kolam. Kolam tu kan. Sambil duduk ke darah yang tu mati. Malam tu buat parti. Mati dengan bini muda. Yang berlakon tu apa? Latif Ibrahim dengan Latif Ibrahim pun Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dengan kau uji kita lah Azura. Dalam filem tu dia pun mati kan? Rajuli jadi ustaz, dia pakai sorban kan? Dia baca talqin, itu sangat berpengaruh. Kalau ulama tak boleh bagi nasihat, Pak Mik, kita nasihat dengan YouTube. Kita tarik sikit, kita masukkan ke dalam Facebook Prime Minister. Masukkan. Dia ada Facebook kan? Masukkan, hantar. Send. Send ke? SEND, send. Send pun pasiang juga nah. Oh, itu SA, ni SE. Send maksud dia majukan. Hantar be. Hantar be. Ini daripada rakyat kepada we our leader. Kepada leader yang kita hormati. Lepas tu hantar satu kepada Facebook mufti-mufti. Supaya mufti pun kembali talqin seperti Rajuli talqin. Kalau mufti boleh jadi macam Rajuli pun bagus dah. Cukup dah. Pasal apa? Nasihat dia dalam talqin dia sangat menginsafkan. Nanti Pak Mik suruh anak Pak Mik Asma kan, bagi dia, suruh dia buka ke Pak Mik yang saya kata tu. Esok masih ada. Tapi antara esok tak ada, esok masih ada dengan tak ada esok bagimu tu. Tapi just tak esok aja. Dia kelak mah. Jin Samsudin punya filem. Gambar tu Abang Jiman. Abang Jiman langgar sumpah aksiden dengan kayu balak. Lori kayu balak mati. Abang Jiman jadi 3 suku. Pasal dia sumpah aku bawa bini dia tak mau kahwin. Lepas tu dia pergi kahwin. Maka Abang Jiman pun terkena langgar motorkar. Pon, berdebum langgar motorkar. Pak Mat Tempe. Jadi itu nama dia nasihat. Mesti bagi nasihat. Saya kena ada orang bagi nasihat. Orang bagi pandangan. Ustaz, macam ni Ustaz. Ustaz mengajar Al-Ibanah, lah ikut mana Ustaz? Kena bagi nasihat. Kena ada bagi nasihat. Kita buka cantik Al-Ibanah kan. Lah 9.40 dah Ustaz. Baru baca 2 perenggan kan. Jadi bila tak bagi nasihat Pak Mik, nama dia melelong. Melelong campur melalut. Demikianlah kita katakan kita faham. Jadi mari kita dengar satu hadis riwayat At-Tabrani. Saya bacakan makna hadis ni. Syekh Nasaruddin Albani menyatakan hadis ni adalah hadis yang hasan. Saya ambil mafhum hadis ni untuk bagi tahu kepada kita Allah ada memberi kepada kita sesuatu yang besar. Hadis ni hadis daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ni ada di dalam riwayat Imam At-Tabrani. Syekh Nasaruddin Albani menyatakan martabat hadis ni adalah hadis yang hasan, yang kita boleh dengar, kita boleh ambil i'tibar, kita boleh menyampaikan hadis ini. Iaitu berkaitan, kata Abdullah bin Abbas, Nabi pernah bercerita
Nabi salawatu rabbi wassalamu alaih, Nabi pernah bercerita, kata Abdullah bin Abbas, Nabi kata, sa'altu rabbi mas'alatan, aku satu hari aku pernah berdoa pada Allah satu benda yang aku harap, kata Nabi, wadidtu anni lam as'alhu, aku harap lepas ni aku tak akan doa dah macam ni, tapi aku teringin nak berdoa pada Allah yang aku harap doa ni keluar daripada mulut aku seumur hidup aku sekali je. Kerana kata Ibnu Abbas, betul, lepas Nabi cerita benda ni, Nabi tak pernah cerita dah pasal ni. Tapi Nabi satu hari dia teringin nak baca doa pada Allah. Dan Nabi kata, ya Allah, inilah satu-satu doa yang awal dan yang akhir. Lepas ni aku tak mau minta dah macam ni. Kata Abdullah bin Abbas, apa yang kau doa kepada Allah sampai kau tak mau ulang dah doa tu? Abdullah bin Abbas nak tahu, apa yang kau minta sampai kau tak mau ulang dah doa tu? Kan banyak doa Nabi nanti cerita ulang berkali-kali, ni dia tak mau ulang dah. Kata Nabi, qultu ya Rabbi, kata Nabi pada Abdullah bin Abbas, satu hari aku teringat pasal Nabi Isa, aku teringat pasal Nabi Sulaiman, aku teringat pasal Nabi Daud. Jadi aku teringat cara hidup mereka ni menyebabkan aku baca doa. Dan Nabi kata, aku tak mau baca dah doa macam ni, hari tu je sekali aku minta. Nabi kata, aku kata, Rabbi, wahai Tuhanku, kanat qabli rusulun minhum man sakhartu lahumur riyah wa minhum man kana yuhyil mauta. Nabi kata, ya Allah, kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum aku ni dalam doa Nabi minta. Nabi kata, ya Allah, rasul sebelum aku ni dahulu-dahulu ada yang kau bagi kepada mereka angin tunduk dekat mereka. Angin tunduk dekat mereka. Ada yang sampai pada peringkat hang izinkan mereka bagi hidup orang yang dah mati lama. Jadi dua perkataan Nabi ni seolah-olah dekat aku apa? Nabi tak minta macam tu, tapi kesan daripada doa tu apa mukhalafah dia. Orang putih panggil apa? Inting. Inting. Hinting maksud dia kebalikan kan? Kebalikan daripada maksud tu. Kalau nak rasul dulu, ya Allah, ada hang bagi kepada mereka itu sakharta lahumur riyah, hang tundukkan angin. Ada kan Nabi Allah Sulaiman berjalan dengan angin. Dan ada yang sampai peringkat hang buat kepada mereka yuhyil mauta, hang izinkan dia bagi hidup balik orang mati. Nabi berhenti dekat tu. Jadi seolah-olah aku ni apakah aku, lebih kurang itu maksud daripada doa tu. Tengah Nabi kata lagu tu, tiba-tiba Allah jawab kat Nabi. Tu Nabi kata, aku tak akan ulang dah doa ni. Allah jawab kat Nabi apa dia? Ini ada kena mengena dengan kita. Allah jawab apa kat Nabi? Allah kata, alam ajidka yatiman Muhammad, bukankah kau ni asal anak yatim? Fa'awaituka, aku yang belah hang. Tuhan kata kat dia. Tuhan jawab dalam bentuk doa. Bukankah hang dulu anak yatim? Aku yang belah hang. Hang tak dan tengok bapak hang. Hang dengan mak hang pun sat, mak hang mati. Alam ajidka yatiman fa'awaituk, bukankah hang ni anak yatim, aku belah hang? Alam ajidka dhallan fahadaituk, bukankah hang ni dulu sesat, hang belum jadi nabi, belum jadi rasul, kemudian aku bagi jalan petunjuk kat hang, aku turunkan Quran, aku angkat hang jadi rasul, aku bagi petunjuk pada hang. Alam ajidka ailan fa aghnaituk, bukankah hang ni dahulu ailan, satu orang miskin tak ada apa-apa, kemudian fa aghnaituk, aku bagi harta kat hang, aku bagi hang kaya Muhammad. Alam ashrah laka sadrak, bukankah dahulu dada hang sempit Muhammad, aku yang lapangkan dada hang. Apa orang tak kata kat hang, apa orang tak buat kat hang, masalah rumah tangga macam mana hang tak kena, bukankah telah ashrah laka sadrak, aku buka dada hang bagi lapang. Wa wada'tu anka wizruk, bukankah hang ni Muhammad, kalau bukan kerana aku lantik hang jadi rasul, hang juga akan tanggung dosa macam orang lain tanggung dosa.
Aku hilangkan beban dosa di atas hang kerana aku bagi hang jadi rasul aku. Bila Tuhan kata satu persatu, Nabi kata pada Ibnu Abbas, qultu Rabbi bala. Nabi kata pada Ibnu Abbas, aku jawab kepada Tuhan, aku kata, wahai Tuhanku, semua yang hang senaraikan itu betul. Maka Allah kata kat Nabi Muhammad, apakah yang paling besar aku bagi pada hang kalau bukan agama ini? Lebih besar daripada menundukkan angin, lebih besar daripada bagi orang mati tadi hidup balik. Hadis ini riwayat At-Tabrani. Kata Syekh Nasaruddin, hadis ini adalah hadis yang hasan daripada Abdullah bin Abbas. Di ujung tu Syekh Nasaruddin kata hadis yang pendek ini menjadi dalil bahawa Islam, Quran, Sunnah adalah nikmat yang paling besar yang pernah Allah beri kepada Nabi Muhammad. Jadi kita ni, baik tua, baik muda, baik berumur, baik kurang umur, bila Allah pilih kita belajar agama, belajar pula Quran, belajar pula Sunnah, artinya kita sedang mendapat benda yang cukup besar. Ibnu Hajar kata apa? Kata Imam Ibnu Hajar, halawatul iman itu apa dia? Nawawi juga sebut benda yang sama, sebab hadis itu riwayat Bukhari, Muslim. Ibnu Hajar pun olah, Nawawi pun olah. Halawatul iman, dan tiga benda kan, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga benda siapa dapat manah iman. Apa kata Ibnu Hajar? Apa kata Nawawi? Apa itu yang kita maksudkan dengan manah iman? Apabila Allah rezekikan dalam hati kita, kita sanggup menanggung beban. Kita sanggup menanggung beban kerana beriman kepada Allah. Beban tu kita sanggup tanggung. Kita iman pada Allah, kita taat. Kita taat perintah, kita jauhi larangan. Masa kita taat perintah, kita jauhi larangan, kita kena bayar sesuatu. We must pay. Betul, Captain? We must pay. Kita kena bayar. Jadi untuk iman pada Allah, apa yang kita bayar? Kita bayar ayak muka kita, maruah kita. Kita bayar apa dia? Ni telinga kita ni. Kita bayar orang kata, orang kutuk. Kita esok kita nak puasa kan, puasa apa? Puasa Arafah kan. Apa orang kata? Tengok orang suruh puasa Sabtu, dia puasa esok. Ketegak nak mampu. Dia kata ke kita, we must pay. Ini adalah sunnah. Kita kena bayar. Kita mengaji Quran, kita mengaji sunnah, kesan dia kita belajar, kita talqin cara kita, kunut cara kita, kita banding bayar cara kita berumah tangga cara kita kena bayar. Bayar apa? Adik-beradik, jiran, semua kata kita bayar. Kata Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, bila Allah rezekikan kepada kita kekuatan untuk menanggung beban, untuk taat Allah, untuk meninggalkan larangan Allah, kata Ibnu Hajar, ketika itu Allah campakkan kepada kita rasa damai dan selesa. Di tengah orang rasa kita ni macam-macam. Hang tengok dia semayang tu macam mana? Hang cuba tengok, alamak, tu semayang ke apa dia? Dia pandang kita rapla. Ibn Qayyim kata apa dia? Apa kebahagiaan ketika Allah bagi pada kita musibah, kita mengenangkan apa yang Allah cerita tentang kita. Kena musibah dia nak balas, tiba-tiba jiwa kita menjadi damai seketika. Itulah hakikat kedamaian, dia kata. Itulah hakikat ketenangan. Jadi kita bayar. Masa kita bayar, perbuatan kita, perkataan kita, jiwa raga kita diuji, kita tenang, kita damai, dan kita boleh rasa benarnya kita di atas jalan ni. Kata Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, kita telah pun sampai kepada pintu halawatul iman. Halawatul iman. Ada beberapa hari sudah saya sembang dengan Ustaz Abdullah Iraqi, dan telefon sembang. Saya kata, Ustaz, pasal ada sikit kita urus, bukan urus mana pun, kita terlibat sikit dengan mayat bapak dia baru ni, jadi isu di kampung dia, jadi isu. Saya kata dekat Ustaz Abdullah Iraqi, dan jawapan dia tu saya ingat sampai lah. Itu Ustaz, mereka ni kita buat benda yang sahih pun mereka lawan, mereka tak puas hati. Pasal apa? Ustaz Abdullah Iraqi kata kat saya, dia kata, hantar tak pasal apa? Tahu tak pasal apa? Dia kata, jangan tengok orang bawah ni. Ini kalau orang kampung cerca-cerci kita ni, kita kata lumrah. Mari
Ustaz Abdullah kata, mari aku ceritakan bagaimana satu hadis, dia kata, satu hadis, satu orang baca, kita sama-sama baca, kita mengaji satu tempat, tiba-tiba bila kita keluar daripada satu pusat pengajian, kawan ni dah baca macam ni, kawan ni mula baca macam lain dah. Dia mengaji satu tempat. Bila keluar dalam masyarakat, dalam mujtama', bila tafsir jadi berlain. Kata Ustaz Abdullah Iraqi, yang suruh puasa hari Arafah ni Nabi dia dah. Nabi yang suruh puasa hari Arafah. Tapi hari ni ada orang suruh puasa hari Sabtu. Orang yang suruh puasa hari Sabtu tu pun baca hadis ni, dia kata. Kita pun baca hadis ni. Pasal apa patua jadi dua? Sedangkan hadis satu, pasal apa patua jadi dua? Itu yang saya kata, saya ingat jawapan dia. Dia kata, hang tahu tak pasal apa? Saya kata, nahu tak betul kot. Tak. Dia kata, kerana Allah telah menghalang mereka faham agama dia. Allah yang halang. Mereka tak ada kecacatan dan mereka tak ada kekurangan. Saya balik rumah Pak Amir rasa nak meleleh yang mata. Dia jawab. Saya duk fikir, dia pun ni mau bagi pelepah nyok baru dia faham. Dah bukan pelepah nyok. Kita bubuh bom C4 pun dia tak faham. Macam Atan Tuya kena C4. Kita ambil C4 tu kita bagi penampak kat dia pun dia tak boleh faham, Pak Amir. Kita buat ayat jampi, dia tak boleh faham. Tak boleh faham. Kata Ustaz Abdullah Iraqi, yang menghalang dia daripada faham Allah. Kerana Allah memilih orang tertentu saja untuk faham agama dia. Betul. Yang hadis kita baca ni betul. Dengan Nawawi sebut tentang halawatul iman. Betul ya kawan? Betul. Siapa Allah bagi kederat kepada dia? Faham. Dan kalau ikut kita ni, macam kita ni kan, apa orang putih panggil? Kuali apa? Bukan kuali. Kuali, what we say? Kelayakan. Qualification. Kuali je saya ingat, belakang senduk tak ingat. Ingat kuali je. Apa lagi sekali Pak Cik? Qualification. Kelayakan. Betul Pak Cik? Kelayakan. Kita ni mana ada kelayakan? Daripada kawan yang cakap, kita sama-sama Pak Amir, bahasa Arab kita tak mengaji pun. Nahu surah sampai lah tak habis lagi. Syarah Ibnu Aqil kita tak masuk lagi. Syarah Ibnu Aqil ada 2-3 jilid. Nahu saja. Lepas tu hadis Bukhari. Saya tengok Abang Majid beli hadis Bukhari 36 jilid. Fathul Bari. Orang ni Abdullah beli tu dia. Sama panjang ke lengan saya. Kan? Duk susun tu. Abdullah kata duk susun. Pergi kuliah doktor di Kuala Batas. Syarah dia baru jilid 7. Duk ada 36 jilid. Bila nak sampai 36 tu? Naik pula harga minyak pun tak sampai lagi. Tapi wallahi kita duduk, kita kata alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah yang bagi kita faham hadis. Allah yang bagi kita faham. Kita dengar orang tu cakap, kita dengar orang ni cakap, Allah yang bagi kita faham hadis. Siapa yang memahamkan kita? Allah. Dalam hadis kata apa? Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku boleh cerita, aku boleh agihkan ilmu, tapi Allah yang bagi faham. Macam mana? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kan? Allah yang bagi kita faham. Ya. Allah yang bagi kepada kita baca hadis. Saya ingat saya baca, kita semua baca hadis apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan? Sayang orang Islam lain adalah daripada iman. Ada orang baca tak boleh faham. Dia nak jaga siapa? Dia nak jaga kutom dia. Dia jaga orang satu parti dengan dia, orang satu organisasi dengan dia, orang lain dia tak jaga. Tapi kita Allah bagi faham, kaum muslimin adalah saudara kita. Da' yadaka ala nafsi. Kita letak tangan di atas dada. Kita tak mau buruk ke kita, kita juga tak mau buruk pada orang lain. Siapa bagi kita faham benda ni? Allah bagi kita faham. Ya betul lah. Saya teringat Ustaz Abdullah kata betul. Allah yang telah mencampakkan kepada kita faham. Bukan pasal kelayakan, bukan pasal universiti, bukan pasal apa. Pasal kita
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita ikhlas kepada Allah, Allah mencampurkan kepada kita faham agama dia. Baik ikhwatul iman, jadi kita sambunglah Libanah ni. Cara orang kata baca bagi tak kempunan dia lah. Kita pelajaran yang penting ikhwatul iman. Sebelum itu ikhwan, sebelum kita hentikan kuliah ini, saya nak membaca sedikit secara sepintas lalu, iaitu tentang kelebihan hari Arafah. Saya tak baca hadis dia, tapi saya memfahumkan. Yang pertama hadis Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua saya bacakan hadis Jabir. Hadis Jabir ni hadis hasan riwayat Ibnu Hibban. Dan yang ketiga hadis sahih daripada Abu Hurairah, juga riwayat daripada Ibnu Hibban. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis sahih dulu kita utamakan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim berkenaan dengan hari Arafah. Ada beberapa peristiwa akan berlaku pada hari Arafah. Kelebihan puasa tu kita tahu dah kan. Allah ampun dosa kita kan setahun kan Allah. Itu hadis Muslim juga daripada Abu Qatadah. Ini kata Aisyah, Nabi kita sebut tentang ma min yaumin akthar min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumil Arafah. Aisyah kata Nabi sebut, Nabi kata tidak ada suatu hari pun yang di dalamnya Allah membebaskan ahli neraka. Dan Allah bebas itu aksar, cukup banyak, melainkan pada hari Arafah. Pada hari Arafah Allah membebaskan hamba dia, abdan fihi, Allah bebaskan hambanya, ay yu'tiqallahu fihi abdan minan nar. Jadi esoklah kan orang haji akan pergi dia di malam ni dia berjalan kan. Dia duduk berjalan lah, duduk berjalan je. Dia pun masih siang lagi kan, duduk berjalan lah. Jadi kita 5 jam awal kan, lepas jalan pergi dah. Jadi apa yang jadi ikhwan, yang jadi pada masa tu, bila pada hari Arafah berlaku, Allah membebaskan hambanya daripada neraka sebanyak-banyaknya. Nabi kata wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Nabi kata pada hari itu layadnu, Allah cukup berbangga orang yang berada di Arafah, sampai Allah kata di hadapan malaikat, ma arada haula'i, depa hak berkumpul putih ni mai duduk di sini, apa depa mau? Ini hadis Imam Muslim. Jadi daripada hadis ni kita belajar, hadis ni ada dua benda. Satu, cerita kelebihan Arafah, bahawa Allah bebaskan hamba dia daripada neraka. Satu. Yang kedua, hadis ni bagi tahu Allah suruh malaikat tanya pada orang di Arafah itu. Apa dia? Ma arada haula, depa ni mau apa? Dua. Baik. Dalam hadis Jabir daripada riwayat Ibnu Hibban, Albani kata hadis ni adalah hadisnya hasan. Nabi sebut, Nabi kata ma min ayyam indallahi afdalu min 10 Dzulhijjah. Nabi kata tiada hari yang berlalu ni di sisi Allah lebih utama daripada 10 Dzulhijjah. Faqala rajul, ya Rasulullah, ada sahabat tanya, sahabat kata, ya Rasulullah, hunna afdalu am adaduhunna jihadan fi sabilillah. Adakah ya Rasulullah hari ini lebih utama ataupun lebih banyak orang berjihad di jalan Allah? Hari Arafah dengan hari orang banyak berjihad di jalan Allah, dua hari ni macam mana? Nabi kata hunna afdalu adadihinna jihadan fi sabilillah. Arafah lebih afdal daripada hari banyak orang keluar jihad di jalan Allah. Arafah ni cukup besar. Nabi kata apa dia? Nabi kata yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Hari Arafah Allah turun ke langit dunia. Selalunya sepertiga malam.
Allah turunkan. Tapi hari Arafah Allah turun mai ke langit dunia pada Arafah tu. Jadi kalau kita belajar fiqh ni, Zuhur kan sampai pajak besok 9 Zulhijjah hari Arafah tu Zuhur sampai pajak besok. Maka masuk hari Arafah, hadis ni kata yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Allah turun mai ke langit dunia. Fayubahi bi ahli al-ardi ahla sama'i. Apa jadi? Allah berbangga. Allah berbangga. Allah sebut kebanggaan dia tentang penduduk bumi dekat penduduk langit. Macam hadis Imam Muslim tadi, sama. Pasal tu hadis ni Hasan dia kita boleh pakai sama. Dia jadi syawahid, dia bantu nak cerita lebih detail. Allah turun mai, Allah berbangga tentang orang ukuh di Arafah ni. Allah duk bangga dekat malaikat. Allah bangga. Apa Allah kata? Allah kata unzuru ila ibadi. Allah kata malaikat semua, hang tengok hamba-hamba aku ni, ja'u syu'than ghubran hajina. Ni haji, bukan raya ni haji. dia satu macamnya menyelit dia masuk kan. Raya. Jadi okey juga semangat, dia semangat kan. Boleh kan. Tu semangat raya tu kena ada Pak ni. Baru kita baca hadis ni rancak. Allah bagi tahu kata apa? Tengoklah hamba-hamba aku. Allah kata kat malaikat, jangan bangga. Allah kata, tengok hamba-hamba aku di Arafah. Ja'u, depa datang syu'than ghubra. Depa datang dalam keadaan kusut masai, berdebu, hajina. Depa datang kerana haji. Ja'u min kulli fajin amiq. Depa datang daripada semua penjuru muka bumi ni. Yarjuna rahmati. Depa semua harap rahmat aku. Walam yarau azabi. Depa tak pernah tengok azab aku. Depa tak pernah tengok azab aku. Apa yang depa mau bagi kat depa pada hari Arafah. Pada hari Arafah, matahari terbit dengan cukup barakah. Kata Nabi, falam yura yaumun aksar atiqan minan nar yaumin Arafah. Nabi kata satu hari Allah punya seronok Allah tu, Allah bebaskan terlampau banyak orang daripada neraka pada hari Arafah itu. Jadi orang di Mekah sana, mereka duduk di Arafah satu hari suntuk. Daripada Lohor, mereka buat semain jamak semua sampai masuk maghrib. Apa mereka buat? Ingat Allah, baca doa. Aisyah cerita Nabi menangis-nangis baca doa di Arafah. Lepas dia baca, sahabat Nabi hantar susu pergi kat Nabi. Tengok Nabi letih hantar susu, Nabi ambil susu, Nabi minum. Kata Ibnu Umar, kami tengok Nabi minum susu bila Abu Bakar, aku pergi haji dengan Abu Bakar. Lepas tu aku dapat peluang haji dengan Umar. Aku dapat peluang juga haji dengan Osman. Aku tengok mereka pun buat macam Nabi buat. Mereka makan di Arafah, mereka minum, mereka baca doa. Mereka berdoa dengan penuh. Pasal apa? Pasal hari itu Allah Ta'ala bangga dan Allah kata pada malaikat, bagi pada mereka mau. Jadi kita pun, kita duduk di sini, kita baca doa. Kita puasa. Orang pergi Mekah tak sunnah puasa. Kita puasa. Jadi yang kelebihan ni ada bila di Arafah tu ada orang. Bila di Arafah tu ada orang, Allah turun mai daripada langit. Allah turun mai ke langit dunia. Allah turun mai. Allah kata pada malaikat, aku bangga fayubahi ahlal ardi ahlas samai. Allah bangga dengan penduduk bumi dekat penduduk langit. Allah kata unzuru ila ibadi. Hampa semua tengok hamba aku ni. 2 juta, 3 juta orang. Orang kata pula ukuf je tu hari Jumaat, Haji Akbar. Walaupun nama dia Kamal, dia tetap balik sebagai Haji Akbar. Pasal ukuf hari Jumaat. Itu kita punya seronok lah. Seronok kita ukuf hari Jumaat. Allah kata ja'u syu'than ghubra hajina. Dia pemai kusut kasai, berdebu, letih, bibir mulut dia kering, kaki dia pecah.
Depa tak larat, ada di usung, nak kencing, kena queue pula pancung, depa sabar berdoa. Apa depa mai? Depa mai daripada jauh min kulli fajin amiq, daripada macam-macam penjuru ni dunia. Yarjuna rahmati. Allah kata depa semua mau rahmat aku. Walaupun ada seorang dua pi pasal tak tahulah pasal apa, tapi Allah borong semua tu mau rahmat aku. Walam yarau azabi, depa tak bisa tengok azab aku. Maka hari Arafah ni seronoknya Allah bebas sebanyak-banyak ahli neraka. Maka hari Arafah adalah hari doa kita makbul. Jadi itu satu hadis Imam Muslim, satu hadis daripada Imam At-Tabrani. Hadis Imam Muslim sahih daripada Aisyah, hadis Imam At-Tabrani hasan daripada Jabir bin Abdullah. Jadi besok hari kita boleh puasa. Besok kita boleh puasa. Ustaz lah kata kat saya, walaupun besok jatuh hari Jumaat, dia boleh puasa untuk esok saja. Pasal apa? Puasa kerana Arafah, bukan pasal Jumaat. Kata Ustaz lah. Kalau kita ambil Jumaat saja kan hari biasa, tak ada apa. Hari Jumaat saja nak ambil Jumaat satu, makruh. Tapi kerana ni kita puasa pasal Jumaat ke pasal Arafah? Pasal Arafah. Puasa dia kata. Walaupun ni kita tak puasa apa, besok dia kata mau puasa pasal Allah nak ampun dosa kita 1 tahun. Kemudian doanya makbul. Mak kita dah mati semua apa, kita pun tak ada tangan minta. Dari zuhur kita, subuh kita minta, zuhur minta, asar minta. Dalam setahun, inilah hari paling mujarab. Mustajab doa. Kalau minggu-minggu hari Jumaat. Tapi Arafah, dia lebih besar daripada hari Jumaat. Jadi, esok, kita, kalau nak mangkit sahur, mangkitlah kan. Habis sembahyang subuh, kalau sembahyang di rumah lah kan, satu takbir kita bagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pasal hari raya haji, takbir bermula hari Arafah. Betul. Tapi tutup tingkap, tutup semua, nampak tutup. Pasal apa? Takut jiran kata, amboi pelik dia ni. Kan? Tak apa, takbir. Kita anak bini kita takbir, bawa kereta kita takbir. Lepas solat zuhur di masjid, orang semua punggah balik, kita duduk sat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar orang tanya, nak raya sangat lah. Kata lagu raya pun dah keluar semalam dah keluar lagu raya, takkan takbir tak boleh keluar, raya dah keluar lah semalam. Kita baca. Dan besok pula kita ada kuliah di sini. Esok pula kita bersama tuan guru kita, Profesor Dr. Radhi, satu macam takbir kita bagi, kan? Tapi dah tuan guru ada, siapa nak mula saya tak tahu. Jangan pandang saya. Kan? Kita tengok. Mungkin besok kita boleh belajar adat-adat raya macam mana pula kan. Hari Sabtu satu punya selingan. Hari Sabtu pagi kita ada anak yatim, kita suruh. Siang-siang ulama depa ni tak puasa. Hari Sabtu mulut nanti main kan. Oh itu dia batu ilmi, apa nama aja sunnah tu dia. Mamak tu kata al-ibana, kata mengajak sunnah, tengok untuk kedarah hari Sabtu. Kan? Kan ada mulut-mulut kelabu asap ni ada. Kita kata tak apalah, siapa nak puasa hari Sabtu puasalah. Tapi hari Sabtu di Arafah tak ada orang. Hari Sabtu semua ada di Mina. Lepas maghrib depa bertolak mai ke Muzdalifah, depa mabit besar. Hari Sabtu pagi tu Pak Amir, depa dah keluar melontak dah. Nak pergi melontak di Jamratul Aqabah dah. Jadi hari Sabtu Arafah kosong. Mina tu penuh dengan orang. Jadi Nabi suruh kita puasa ketika orang banyak di Arafah, orang ukuf. Bukan pasal banyak, pasal ukuf. Kan? Di kalangan orang Arab, Quraisy ni kira dalam apa? Kasta Arab ni Quraisy duduk nombor 1 lah. Kan? Kasta macam mamak kan Pak Mik, dia ada Malbari, bahasa kan, ada Tamil, ada bahasa apa? Bahasa Urdu, ada bahasa Malbari, ada bahasa apa? Telugu. Ada biasa dengar? Saya pun tak biasa dengar. Jadi mamak yang macam ni dia jatuh nombor 3 lah. Dia ada lagi satu mamak kulit cerah. Dia ada satu mamak kulit cerah. Kalau dia jumpa mamak lagu ni, dia siru sikit.
Bukan kata mamak siapa pun panggil lagu tu lah. Itu nama dia apa? Kita susun satu label, dua label lah. Arab pula, kalau kita susun satu label, dua label, Quraisy dia duduk atas. Quraisy duduk atas. Dalam Quraisy duduk atas ni pula, ada Quraisy ketika mereka pergi haji dengan Nabi, dia tak mau pergi Arafah. Dia tak mau. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi Mina. Buat perangai Pak Mik. Dia buat perangai, tak mau pergi Arafah, nak pergi Mina. Pasal apa? Why? WHY. Why? Dia kata apa? Sesak, zahmah. Lepas tu pula, bukit tu kecil. Ni, dengan kulit hitam duk ada, Habsyi duk ada, Parsi duk ada. Alamak. Quraisy ni, dia tak mau pergi Arafah. Dia minta izin kat Nabi nak wukuf di mana? Di Mina. Dia nak asin. Maka keluarlah hadis tu. Nabi kata, Al-Hajju Arafah. Nabi kira bagi satu penampak betul-betul punya. Nabi cakap, Nabi pergi. Nabi kata, Al-Hajju Arafah. Nabi kata, haji mesti pergi Arafah. Hang kalau tak pergi, hang tak ada haji. Dia pun semua hari itu kira tak ada siapa. Jadi bila kita puasa, di situ ada ramai orang, Allah turun hari Arafah. Kalau kita puasa di Arafah tak ada siapa, Tuhan pun tak turun. Kelebihan ni pun tak ada. Tapi kalau nak puasa, kita bukan boleh kata apa kan, ni demokrasi. Dua kupang naik pun tak boleh kata apa, zik mulut. Kan, kalau kata khawarij. Kalau kata tak ada iman, zik mulut. Apa dia? Alhamdulillah. Kalau boleh minggu depan lagi dua kubang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu esok kita akan jumpa hari dia, supaya Allah bagi kuat kita. Kita boleh puasa, kita boleh buka puasa sama-sama dekat sini besok. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Jadi Al-Ibanah baca 2 baris, yang ni pun baca sikit. Yang baca pendek tu pasal nak ra'i, Pak Amit tu lupa bawa kitab. Nampak kan? Kita kena ra'i semua orang lah. Hak bawa kitab pun kita baca. Bila kita duk baca, Pak Amit tak bawa kitab, kesianlah kan Pak Amit. Pak Amit dia tanda atas mana? Tak apa Pak Amit. 2 baris je saya baca. Janji bacalah juga. Janji ditepati. Itu cerita dia kan. Wallahu a'lam. Ya. Pukul 10 dah ni. Macam mana nak ikut? Macam mana nak ikat serban macam ustaz? Ada soalan dia. Dalam Facebook saya tahu Ustaz Syomel yang ni nama dia, kita ikat serban lagu ni, nama dia serban Badawi. Ni Badawi punya ikat. Kalau Arab, hak saya kata Arab ni Quraisy, dia tak ikat lagu ni. Ni ikat ni orang kampung lah. Kalau Arab tu dia pakai apa tu? Roda tu kan. Dia iron serban dia iron. Bagi tajam, dia ada cara nak iron serban tu. Lipat buat 3 segi iron. Lepas tu Ultraman tu bagi duduk depan. Lepas tu tarik sikit di atas bawah. Bila kita rokok, dia tak tutup kepala kita. Quraisy tak pakai warna hitam macam ni. Ni cerita apa? Badui peluh dia lap lagu tu. Jadi tak nampak lah hitam tang sini. Kan? Ni boleh kata serban Mak Albab pun boleh juga. Ni kira satu macam punya pelik, ikut suka kita lah. Ikut suka kita lah. Kita pelik lah macam mana pun. Tapi serban ini sabit daripada hadis yang sahih, Nabi pakai. Jubah serban sabit daripada hadis yang sahih, ada dekat tubuh badan Nabi. Cuma cara pakai tak ada kaifiat. Cuma dalam bahasa Arab dia kata imamah. Imamah maksud dia serban tu kita pintai-pintai, kita belik. Yang tu dia panggil imamah. Kata sahabat ketika Fatuhul Mekah, Nabi ikat serban dia macam tali. Maksud ada riwayat cerita Nabi buah atas kepala. Macam orang Saudi buah atas kepala. Maka tidak ada satu kaifiat yang ditentukan dalam sembahyang nak pakai macam mana. Dan tidak ada satu riwayat pakai serban fadilat dia lebih daripada orang tak pakai serban. Tak ada. Kita bubuh atas diri kita pasal kita ingat dalam kepala kita benda ni ada kat Nabi. Kita buh. Mudah-mudahan Allah bagi pahala sikit kat kita. Kita ada serban di rumah, jangan buat lapik meja. Pasal serban ni sifat dia mulia.
Lapik meja orang tak panggil serban. Pasal serban tu benda dekat Nabi. Tiba-tiba kita buat lapik meja, dia satu benda yang sifat dia ada kat Nabi mulia, kita pergi buat lapik meja, nampak macam kita tak hormat dia. Tak mau pakai, kita simpan elok-elok. Ada sembahyang malam ke, kita buah hati bau. Apa hati kita ingat? Ya Allah, kekasih hang pakai, aku pakai. Kita nak ikat ke, nak buat ekor mai tengah ke, nak buat ekor mai tepi ke nak cucuk atas ekor naik ke atas ke, nak bagi tak ada ekor ke, ikut suka kita lah. Janji kita pakai, orang nampak kata kita ada serban. Allah bagi pahala asin kat kita kerana kita menghidupkan sunnah dalam bentuk kita panggil khalqiyah. Sunnah ada berapa? Qauliyah, fi'liyah, khuluqiyah, qalqiyah. Sunnah dalam bentuk cakap, perbuatan, akhlak dan fi'il, perangai. Ni susuk badan Nabi, dia pakai jubah, dia pakai serban. Sekali-sekala kita pakai, ya Allah, pasal benda ni ada kat Nabi hang, aku pakai ya Allah. Macam tu saja. Macam mana kita nak bubuh? Atas kita. Kita kata hang pakai serban macam mamak roti, jangan. Apa kita kata? Satu macamnya comel nampak. Walaupun duk nampak mamak ni macam badui betul-betul malam ni, nampak macam tu. Tapi itu mahkota Rasulullah. Kita tak usah kata apa. Boleh tak saya niat puasa Arafah bersama qada puasa Ramadan? Kalau tanya boleh tak boleh, jawapan dia boleh. Kalau tanya boleh tak boleh. Tapi kalau tanya sunnah tak sunnah, tak sunnah. Pasal kaedah fiqh dia, kalau tak ada larangan, boleh. Besok nak bagi double sekali kan? 2 in 1. Boleh. Tapi Nabi kata Arafah. Okay? Nabi sebut Arafah. Nabi boleh tak sebut imma Arafah, imma qadha? Boleh tak Nabi sebut? Nabi boleh sebut. Tapi Nabi tak sebut. Arafah, Nabi sebut Arafah. Syawal, Nabi sebut Syawal. Senin, Nabi sebut Senin. 13, 14, 15, Nabi sebut Ayyamul Bid. Nabi sebut. Nabi sebut. Apa? Muharram. Nabi sebut Muharram. 9. Nabi sebut. Arafah, Nabi sebut Arafah. Maka kerana Nabi sebut Arafah, kita niat dalam hati kita, besok kita nak puasa Arafah kerana dia sunnah Rasulullah, supaya Allah bagi ganjaran kat kita. Kita niat lagu tu. Tapi kalau dia bagi qada, sah tak puasa dia? Sah, puasa qada. Macam tu. Tapi tidak sunnah. Ada ibadat khusus tak di malam raya? Tak ada. Malam raya tak ada ibadat khusus. Ada dalam Al-Azkar, Nawawi bawa hadis, siapa menghidupkan 2 malam, nescaya Allah bagi hati dia hidup di kala mati segala hati, iaitu malam raya haji, malam raya puasa. Nanti kita ada Al-Azkar yang telah ditahqiq, hadis itu adalah hadis yang tidak sahih. Jadi tak ada kelebihan apa, tak ada satu ibadat khusus. Cuma besok pagi kita telah disunatkan bertakbir. Boleh dah takbir. Kita puasa untuk hari ini, untuk Zulhijjah, kita niat nak puasa besok, dan besok kita puasa. Hari Arafah ada kelebihan. Tapi masa Nabi duduk di Arafah, sahabat tidak melihat amalan yang tertentu. Melainkan kata sahabat, kalau kami nak kata paling banyak Nabi buat amalan di Arafah, satu aja, doa. Doa dominan. Daripada tilawatul Quran, daripada zikir, daripada makan, daripada rehat, daripada sedekah. Di Arafah, satu benda kami tengok cukup hebat Nabi buat. Nangis-nangis. Doa. Jadi kita di sini dah baca dah kelebihan dia. Malam ni kita jaga elok-elok. Kita nak ambil apa? Warm up apakah malam ni semua. Lebih kurang sikit. Kita nak makan sahur, kita bangkit. Esok, bismillah, kita puasa Arafah. Kita niat kita puasa Arafah. Qadha ni bila-bila boleh. Kita niat kita puasa Arafah. Kalau ada orang niat qadha, sah juga dikira puasa qadha lah. Kita puasa Arafah, kemudian masuk waktu subuh, kita dah start dah takbir raya. Masuk waktu zuhur dan masuk dah masa wukuf, kita kena ingat Tuhan turun ke, Tuhan dah dekat dengan kita di langit dunia. Ulun baca doa untuk mak bapak kita, minta diri kita selamat daripada
Minta. Kebetulan Alhamdulillah semalam minyak api naik. Esok Arafah. Mengadu satu doa naik kepada Tuhan. Ya Allah, kami sayang dengan pemimpin ni semua. Ya Allah, walaupun dia buat kalang kabut cukup teruk kat kami sayang kat dia. Satu hidayah yang campak masuk dalam hati dia. Supaya dia boleh nampak kalau dia mati dan kami rasa kami zalim, ya Allah, satu tuntutan di hari akhirat cukup teruk. Mengadu nasib kita pada Allah. Cuma ya bagi otak sikit, minyak dah naik nak tarik balik. Benda naik bakmi bukan boleh turun ikut suka. Tak boleh. Roket dah naik bakmi, boleh tarik? Tak boleh. Nak landing tu. Bagi kat kami akal ya Allah. Macam mana nak hidup ni? Bagi akal sikit ya Allah. Minta semua. Pasal lusa tak ada Arafah dah. Tunggu tahun depan pula. Arafah mai macam Ramadan mai. Ramadan 30 hari. Arafah dalam setahun tu sehari je. Jadi satu puasa kita buat besok. Sedekah, tilawatul Quran. Esok satu hari kita buat ibadat betul-betul. Kita doa banyak. Habis tak ada doa banyak. Dengar orang azan aja, baca doa. Jawab azan, baca doa. Lepas baca doa tu, doa lagi. Antara azan dan iqamah, doa makbul. Arafah pula hari tu, doa lagi. Ikan boleh baca doa, di mana jodoh aku ya Allah? Boleh baca doa ikan. Minta apa kita nak minta. Itu malam macam ni tidak ada satu amalan yang khusus. Dan besok pun bila masuk maghrib tak ada satu amalan yang khusus. Kita macam biasalah. Hari Arafah sehari je. Kita ambil lah. Kita mai dengar tazkirah begitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.